Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Naila Huda dan saya kini berada di New York, Amerika Syarikat di Central Park. Dan saya kini bersama dengan ribuan delegasi dan petugas media yang lain untuk menghadiri dan menyaksikan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNGA ke-77 yang diadakan secara bersemuka buat pertama kali selepas pandemik COVID-19. Dan tentunya tema yang ditetapkan pada tahun ini iaitu detik peralihan watershed moment, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersalin kait ini dilihat cukup tepat bagi menggambarkan situasi semasa ketika dunia berdepan dengan konflik, dengan ketidaktentuan dan masih lagi bergelut untuk mengatasi kesan daripada pandemik COVID-19. Tetapi apa pentingnya, kenapa kita perlu perhati dan mengikuti perkembangan pada UNGA ke-77 ini dan apa yang dijangka menjadi tumpuan dan apa yang boleh kita jangkakan juga daripada ucapan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat ini. Kita nak terus saja bersama dengan Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, Harizal Hazri, untuk kongsikan pandangan sedikit. Saya nak mulakan dengan perspektif rakyat Malaysia sendiri kerana tentunya bagi setengah penonton kita persoalan itu ditimbulkan. Kenapa mereka patut kisah pasal UNGA? Jadi UNGA ini sebenarnya adalah satu platform yang sangat penting untuk semua negara, tapi terutamanya negara-negara membangun dan juga negara-negara yang separa maju, developing ataupun emerging economies. Kerana di sinilah negara-negara ini dapat menyuarakan pendapat mereka, dapat memberikan visi dan dapat menarik sokongan sesama mereka untuk cuba mencapai satu persetujuan yang mungkin dapat memberikan satu jalan perubahan dalam dunia yang kita sedang lalui. Jadi seperti yang Naila katakan tadi, kita sedang melalui zaman-zaman yang agak kritikal, detik yang sangat penting pada hari ini, dan di mana di sinilah kita perlu menyuarakan idea-idea kita untuk bagaimana negara-negara ini boleh bergabung dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi saya rasa walaupun sudah sekian lama, UNGA itu akan terus memberikan platform yang sangat penting, terutamanya untuk negara-negara pembangun, kerana di sinilah mereka akan dapat bergabung tenaga, dapat menyuarakan pendapat mereka dan juga dapat memberikan visi untuk seluruh dunia bagaimana mereka mahu melihat dunia ini evolve ataupun dunia ini berlangsung untuk hari esok. Platform yang penting untuk negara-negara pembangun termasuk Malaysia juga. Tapi adakah ini dilihat sebagai satu platform yang adil, yang memberi ruang yang secukupnya bagi negara membangun? Kalau kita nak lihat keseimbangan kuasa negara maju, negara membangun, UNGA ini satu saja daripada pelbagai cabang dan pelbagai platform yang ada di PBB. Kalau kita nak lihat Security Council, Majlis Keselamatan UNSC, itu selalunya menjadi pertikaian persoalan kerana memberikan lebih banyak kuasa kepada negara-negara maju tertentu seperti Amerika Syarikat, Rusia, China. Mereka mempunyai kuasa veto. Jadi bagaimana untuk kita melihat UNGA ini sebagai satu platform yang lebih adil? Saya rasa itu adalah satu persoalan yang sangat penting dan ini bukannya baru sekali disuarakan oleh banyak negara yang membangun, terutamanya negara-negara yang tidak berada di dalam Security Council. Namun begitu, kita harus faham bahawa United Nations sendiri ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu diwujudkan untuk memberikan ruang kepada negara-negara menyuarakan pendapat mereka. Ia tidak dicipta untuk mempunyai satu kuasa di mana ia dapat mengubah dunia. Dia bukan begitu. Dia tidak mempunyai kuasa eksekutif contohnya untuk menangani cabaran-cabaran yang ada. Tetapi apa United Nations boleh lakukan adalah menarik negara-negara supaya mereka dapat berbincang, berdebat dan menyuarakan pendapat mereka. Dan daripada situlah idea ini akan bercambah untuk menjadi satu gerak kerja yang lebih komprehensif, dan ini tentu sekali boleh saja dilakukan di dalam cabang-cabang yang lain seperti yang Naila katakan, di bawah payung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun di luar payung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi UNGA ini bukanlah permulaan dan pengakhiran, tetapi UNGA ini menyediakan satu platform yang continuous ataupun yang
saling berhubung kait, di mana idea-idea yang dicambahkan di sini akan dapat direalisasikan di dalam sistem United Nations dan juga sistem-sistem lain. Jadi saya nak berbalik kepada tema atau kita nak bercakap tentang konteks masa seperti Rizal kata, kita berada dalam titik yang cukup kritikal sekarang ini, baru saja mengatasi antara tempung yang paling kritikal dalam pandemik COVID-19, malah belum keluar lagi betul daripada pandemik COVID-19 ini. Melihat kepada detik kritikal ini, apa peluang yang ada untuk negara membangun seperti Malaysia untuk merebut peluang di platform ini untuk menyuarakan masalah-masalah yang cabaran-cabaran yang didepani negara ini, platform yang akan didengari negara maju, negara-negara berkuasa yang kita cakap tadi, bagi seimbangkan kuasa ini? Yang pertama UNGA ni dia sangat transparent, dia telus Jadi apabila sesebuah negara menggunakan platform ini, ia didengari oleh semua. Dan itu adalah spirit utama ataupun semangat utama yang diketengahkan di dalam United Nations General Assembly. Kenapa itu penting adalah apabila kita menyuarakan pendapat ini, biar pendapat ini dapat bukan diterima tapi didengar oleh semua, dan kita memberikan peluang mana negara yang mahu bergabung untuk merealisasikan sesuatu pandangan ataupun visi ini untuk bergerak ke hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang seperti Naila katakan, kita berada di dalam satu detik yang sangat kritikal. Detik ini bukan pertama kali kita melalui dalam sejarah politik moden. Contohnya selepas Perang Dunia Kedua dahulu, ataupun sewaktu Perang Dunia masih berlangsung, dunia melalui detik-detik yang sangat kritikal di mana sistem ekonomi, sistem perbankan dan sebagainya menerima tekanan yang sangat besar. Kalau kita lihat hari ini, kita belum lagi melalui detik peperangan, tetapi kita melalui satu tempoh COVID-19 yang seakan-akan kita melalui detik peperangan untuk 2 tahun, perniagaan terjejas, ekonomi terjejas, rakyat tak boleh keluar rumah. Jadi ada similariti atau kesamaan seperti mana dunia yang sedang melalui zaman-zaman peperangan. Dan impak itu juga adalah agak sama ataupun similar pada tahun contohnya 1944, 45 dahulu dengan apa yang kita lalui sekarang. Nah, bezanya pada tahun 1944 dan 45, beberapa negara bergabung dan mengambil langkah yang sangat produktif untuk menyelamatkan sistem kewangan antarabangsa daripada kolaps ataupun runtuh, dan mereka bersepakat untuk mengetengahkan satu konsep kewangan antarabangsa, konsep monetary yang dapat mengimbangi ketidaktentuan pada waktu itu. Nah, bezanya dengan hari ini, kita belum lagi mencapai persetujuan di mana negara-negara harus bergabung kembali dan melihat apakah option yang terbaik, apakah framework yang terbaik untuk kita ketengahkan supaya kita dapat mendepani cabaran pada hari ini yang agak similar dengan tahun 1944 contohnya, tetapi berbeza dalam banyak keadaan kerana ekonomi telah lebih maju, kerana kita mempunyai cabaran yang berlainan, contohnya impact kepada environment dan sebagainya. Jadi bagi saya ini adalah peluang yang terbaik untuk negara membangun, bergabung sekali lagi menggunakan platform UNGA untuk menarik negara-negara anggota untuk bersepakat untuk mencapai satu gerak kerja yang komprehensif bagaimana kita dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi ke atas struktur yang sedia ada. Saya nak berbalik kepada sudut perspektif rakyat Malaysia. Satu lagi sentimen yang selalu kita dengar adalah kita ni syok sendiri ke cakap pasal UNGA. Tapi sebenarnya bukan sahaja bagi kita yang berada di sini, tetapi bagi delegasi lain, bagi petugas media yang lain yang berada di sini dari seluruh dunia. Ini merupakan perhimpunan diplomasi paling besar, paling utama yang dinanti-nantikan sepanjang tahun. Boleh Rizal bagi gambaran sedikit bagaimana sebenarnya environment persekitaran dan energi yang kita dapat rasakan di bandar New York sekarang ini? Kerana mungkin bagi saya sendiri dapat rasa bila saya tiba saja, memang ini juga pengalaman pertama saya berada di New York, tetapi apabila saya bercakap dengan locals dekat sini, mereka juga kata situasi ketika UNGA berlangsung di New York ini, persekitaran dia berubah, environment dia berubah, dan ini menjadi pentas
antarabangsa, dan ini dapat dirasai bukan sahaja di pentas Unggah tetapi di seluruh bandar ini kita dapat lihat cukup sibuk. Di sekeliling kita saja sekarang ini kita dapat lihat kawalan yang cukup ketat, delegasi dari negara-negara lain dan petugas media berada di seluruh bandar ini. Bagaimana Harizal rasa berada di sini sejak beberapa hari lepas dan memerhati ucapan-ucapan yang disampaikan, tapi melihat kepada persekitaran di New York sekarang ini sebagai seorang pemerhati dalam industri diplomasi dan sebagainya? Ya, yang pertama sekali, tentu sekali Malaysia ini adalah negara yang sangat aktif di pentas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi agak natural untuk kita memainkan peranan yang agak besar setiap kali Unggah itu berlangsung. Kalau kita lihat sejarah Perdana Menteri Malaysia yang lalu seringkali menggunakan pentas Unggah ini untuk mengetengahkan visi-visi yang agak besar yang disegani oleh negara-negara besar ya. Jadi oleh kerana kita adalah negara yang serius, yang sangat aktif di kancah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tentu sekali ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Tetapi seperti yang Naila katakan, kita tidak bersendirian. Banyak negara-negara yang juga aktif di pentas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan apabila kita sekarang berada di dalam satu period di mana negara-negara ini semua datang sekali, tentu sekali ia membawa semangat yang sangat berlainan ya. Jadi kota New York ini adalah sebuah kota yang sangat sibuk, bukan sahaja untuk Unggah, tapi banyak conference yang lain, banyak pertemuan perdagangan yang besar yang dilakukan di sini. Tetapi memang perasaan semangat sewaktu Unggah ini adalah sangat berbeza. Kerana suara yang dibawa, itu semangat yang dibawa untuk memperbaiki keadaan dunia itu sebenarnya sangat kuat. Jadi bagi saya ini adalah momen yang sangat penting oleh kerana seperti yang saya katakan, pertama kita adalah pemain yang sangat aktif di pentas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan yang kedua ini adalah momen yang sangat kuat ya, semangat itu sangat kuat dan kita harus menggunakan semangat itu dan membawa semangat itu ke arah yang lebih progresif. Jadi kita boleh lihat situasi semasa sekarang ini, kita berada dalam detik yang kritikal seperti yang kita bincangkan tadi. Tapi kalau nak melihat kepada ucapan-ucapan kenyataan negara yang telah pun disampaikan sejak beberapa hari lepas, kita sudah lihat pun beberapa pemimpin utama, antara yang dinantikan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, juga Presiden Perancis dan sebagainya. Jadi melihat kepada sesi debat umum yang dah berlangsung sejak beberapa hari lepas, dan dalam konteks masa kita berada dalam detik yang kritikal sekarang ini, tetapi adakah Harizal melihat ucapan-ucapan kenyataan yang disampaikan ini bersesuaian dan boleh kata menyatakan sebarang kenyataan yang cukup tegas mengambil kira situasi semasa sekarang ini? Jadi bagi saya memang tentu sekali setiap negara mempunyai objektif yang tertentu dan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Biden dan juga wakil-wakil negara negara-negara maju, bagi saya tertakluk kepada konteks pembangunan ekonomi dan konteks global yang meluas yang agak meluas. Apa yang kurangnya bagi saya adalah bagaimana kita mahu menyelesaikan ketidakadilan yang semakin besar jurang pembangunan yang semakin besar di antara negara-negara, dan ini harus disuarakan. Dan bagi saya inilah yang sangat penting untuk negara seperti Malaysia, yang kita boleh memainkan peranan untuk membawa suara negara-negara pembangun untuk menyatakan bahawa enough is enough. Kita harus bergerak ke hadapan. We have to build better, dan kita tidak boleh lakukan itu di dalam konteks kita mempunyai development gap ataupun gap pembangunan yang besar. Sistem struktur kewangan, sistem struktur monetari yang kita ada pada hari ini sememangnya lebih memihak kepada kuasa-kuasa besar, ekonomi yang lebih besar. Jadi di mana tempatnya 2/3 daripada ahli United Nations itu sendiri yang sememangnya bukan negara-negara ekonomi yang maju.
Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang kita harus bawa dan kita harus suarakan, dan kita tidak mungkin akan dapat mendengar ini daripada pemimpin negara-negara maju. Berbalik kepada ucapan-ucapan yang disampaikan ini dan berbalik kepada persoalan apa relevannya fungsi platform Ungar ini, persoalannya adalah adakah pentas Ungar ini, Dewan Ungar itu sekadar satu echo chamber? Selepas ucapan-ucapan yang sejauh mana ketegasannya itu disampaikan pun, tetapi apa hasilnya selepas itu? Adakah ini sekadar ucapan saja, tetapi bagaimana idea-idea yang dilontarkan itu dapat materialize menjadi penyelesaian dan sesuatu yang lebih konkret? Banyak struktur-struktur yang dibina berdasarkan daripada debat-debat yang lahir di Ungar, dan struktur ini telah dapat menjamin kestabilan dunia. Contohnya nuclear disarmament adalah sesuatu yang dibincangkan dengan sangat kuat, terutamanya pada tahun 70-an dan 80-an, dan hasil daripada itu satu bentuk badan antarabangsa yang mengawal senjata nuklear itu dilahirkan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bagi saya, sama ada persoalan ataupun isu-isu yang dibangkitkan di Ungar ini dapat direalisasikan atau tidak bergantung kepada Ungar. Itu bergantung kepada negara-negara anggota. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang penting untuk direalisasikan, kita harus mendukung. Jadi kalau kita berhenti bercakap di Ungar sahaja dan kita tidak mendukung terus idea itu terhadapan, tentu sekali itu tidak akan menjadi apa-apa. Jadi sebenarnya akhir kata tanggungjawab itu balik kepada kita. Kita sebagai sebuah negara macam Malaysia, banyak idea-idea yang kita ketengahkan di Ungar pada masa yang lalu, kita push forward. Kita push forward dan kita dapat menarik negara-negara lain untuk membawa idea ini dan membentuk badan-badan tertentu yang pada akhirnya dapat menstabilkan politik dan ekonomi antarabangsa. Jadi saya rasa ini sesuatu yang harus terus berlangsung, ini sesuatu yang harus kita terus dukung, tetapi kita tidak boleh berharap bahawa Ungar itu menyelesaikan masalah. Ungar adalah platform. Kita harus menggunakan platform itu untuk mengetengahkan visi, dan kita selepas mengetengahkan visi, kita harus menggunakan ruang-ruang lain yang ada untuk merealisasikan visi tersebut. Okay, jadi melihat kepada beberapa hari sesi debat umum ini yang dah pun berlangsung, apa yang stand out bagi Haliza? Bagi saya ada beberapa perkara yang besar. Yang pertama adalah climate change ataupun perubahan suhu dunia, dan ini tentu sekali mendominasi banyak debat-debat di Ungar. Saya merasakan bahawa kita akan melihat satu framework yang lebih kukuh dan lebih produktif dan lebih fokus bergerak ke hadapan bila kita bercerita tentang climate change. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan peperangan telah mengakibatkan putusnya rantaian bekalan makanan, dan kita lihat itu rentetan itu telah menjadikan ataupun efek banyak perkara-perkara yang lain seperti inflasi, seperti malnutrition dan sebagainya di seluruh dunia. Jadi saya merasakan ini juga kita akan lihat negara-negara akan bergabung dan membentuk semacam koalisi untuk to make sure ataupun untuk menjadikan rantaian bekalan makanan itu lebih teguh. Dan akhir sekali, terutamanya saya rasa yang sangat penting adalah sistem kewangan dan struktur monetari dunia. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Saya rasa ini adalah sesuatu yang dunia harus lihat, kerana kita berada dalam satu detik di mana kita tidak boleh lagi membiarkan perkara seperti ini berlaku, kerana ia telah dengan jelasnya mengakibatkan jurang pembangunan yang lebih besar. Dia telah dengan jelasnya mengakibatkan keputusan yang diambil oleh negara-negara maju memberikan impak yang 2-3 kali ganda lebih teruk kepada negara membangun. Jadi kalau ini diteruskan, dunia, sistem kewangan dunia tentu sekali akan kolaps ataupun runtuh. Jadi ini adalah 3 perkara penting, dan saya merasakan these 3 key items akan membuahkan
idea ataupun membuahkan struktur-struktur yang baru yang kita bakal lihat selepas UNGA ke-77. Tidak dinafikan isu perubahan iklim, isu membabitkan sistem keuangan ini antara cabaran utama sekarang, tetapi satu perkara yang kita belum sentuh lagi dan sebenarnya menjadi tumpuan kebanyakan pihak dan kebanyakan media sekarang ini tentunya konflik Ukraine. Ya. Tetapi adakah konflik Ukraine itu sekadar simptom sahaja kepada masalah yang lebih besar bagi Harizam, dan bagaimana Harizam melihat tumpuan yang banyak diberikan kepada konflik ini pada pentas UNGA? Saya setuju konflik Ukraine ini bukanlah satu konflik yang lahir dengan tiba-tiba. Ia telah berlanjutan untuk satu tempoh masa yang agak panjang dan ia juga merupakan simptom di mana kita mempunyai ketidakstabilan kekuatan ketenteraan dan juga pengaruh geopolitik kuasa-kuasa besar di dunia ya. Dan tepat sekali saya merasakan bahawa momen di mana banyak negara membincangkan tentang konflik Ukraine ini tentu sekali akan membuatkan lebih ramai negara-negara anggota sedar bahawa kita harus memainkan peranan yang lebih agresif, yang lebih aktif untuk mengimbangi kuasa-kuasa besar di dunia. Apa yang kita lihat yang berlaku di Eropah di antara Rusia dan Ukraine kemungkinan boleh saja berlaku di rantau kita kerana kita juga melihat pertembungan kuasa-kuasa besar di rantau kita. Jadi ya, tentu sekali ini adalah big ticket item, suatu yang bukan saja untuk kita menceritakan tentang Ukraine tetapi menceritakan bagaimana United Nations harus memainkan peranan yang lebih agresif. Saya tidak ada jawapan sama ada itu boleh berlaku atau tidak, tetapi ia memberikan kita satu visi dan optimisme bahawa momen ini akan bakal memberikan kita satu nafas yang baru, idea yang baru di mana kita dapat mengimbangi kuasa-kuasa besar. Okay, akhir sekali lihat kepada sesi debat umum, tentunya bagi rakyat Malaysia mereka menantikan ucapan Perdana Menteri yang kita jangkakan pada Jumaat. Jadi jangkaan Harizam dan kenapa rakyat Malaysia patut perhatikan apa yang bakal disampaikan oleh Perdana Menteri pada pentas UNGA? Yang pertama, saya rasa ialah sesuatu yang sangat penting untuk rakyat Malaysia kerana seperti yang kita semua tahu ya, Malaysia ini adalah pemain yang sangat aktif seperti yang saya katakan tadi di peringkat antarabangsa. Jadi inilah peluang kita untuk memberikan idea kita dikenali di pentas antarabangsa untuk membawa idea-idea yang agresif, yang kritikal, yang dapat memberikan semangat untuk bagaimana kita mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Jadi saya mengesyorkan semua rakyat Malaysia untuk mengikuti ucapan, mengikuti debat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kerana inilah Malaysia di pentas antarabangsa dan kita harus berbangga dengan kebolehan kita pada masa yang lalu dan juga masa-masa yang akan datang. Okay, banyak lagi yang saya nak bincangkan dengan Harizal, tapi itu saja masa yang kita ada pada waktu ini dan cuaca pun dah mendung sebenarnya, dah mula hujan dah kita dekat Central Park ni. Dan itu antara tumpuan yang diketengahkan pada pentas UNGA ke-77 kali ini dan tentunya kami akan dapat saksikan ucapan kenyataan negara disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan kami bawakan di semua platform Astrawani di saluran 501 dan tentunya banyak lagi kupasan yang akan kami bawakan bersama dengan Harizal, bersama dengan penganalisis dan tentunya penting untuk kita perhatikan apa yang bakal disampaikan dan apa juga yang bakal dicapai melalui pentas UNGA ini. Dan itu saja untuk agenda awal ni jam ini bersama saya, Nala Huda, langsung dari New York.